Dalam satu peristiwa lagi, Nabi ada satu kali seorang sahabat sponsor kenduri unta. Ada daging unta buat gulai. Lepas makan kenduri ramai-ramai, Nabi bagi tazkirah macam sekarang lah, pam dalam masjid. Ketika Nabi tazkirah, tiba-tiba ada seorang daripada sahabat, dek kerana makan terlebih agaknya, lalu dia buang angin dalam masjid. Bila dia buang angin dalam masjid, masjid dah tak selesa lagi. Dengan aroma yang kurang menyenangkan, orang tak selesa. Jadi masing-masing ni nak tanya siapa nak mengaku. Tuan-tuan, kerjaan tu orang tak mengaku. Makanya Nabi tahu, kalaulah lepas tazkirah kita terus sembahyang isyak, sudah pasti orang yang buang angin dia akan keluar ambil wuduk. Bila dia keluar, mesti dia kena hantam dengan orang lain. Oh, kau rupanya, makna begitulah. Jadi Nabi nak cover maruah ini. Apa Nabi beritahu? Kata Nabi, siapa-siapa yang makan daging unta, sila ambil wuduk, kerana kita punya wuduk sudah batal. Sahabat pelik, ya Rasulullah, kuluna na'kul lahmal jazur. Kan kita semua makan daging unta, tuan pun makan juga. Kata Nabi, lah kalau begitu ramai-ramailah kita ambil wuduk. Maka Nabi bangun, sahabat bangun, termasuk sahabat yang buang angin tadi. Agakkan kita bangkali dibangun tu, kenyek mata kat Nabi, kenyek mata kat dia, agaknya lah. Maknanya terima kasih ya Rasul, selamatkan saya, kalau tak kena kutuk habis ni. Awak tak pandai langsung benda. Yelah, orang dah pencen ni bukan boleh kontrol sangat agak-agakkannya kan. Halus. Itulah setengah mazhab yang menetapkan siapa yang makan daging unta batal air sembahyang. Ada mazhab yang menghukumkan begitu, kecuali mazhab Syafi'i atas alasan dan hujah bahawa hukum itu Nabi buat bukan nak bersifat hukum, tapi hanya menjaga maruah ketika itu. Halus sangat Nabi menjaga maruah orang lain, terutamanya para sahabat. Ada satu kisah yang juga masyhur. Ada seorang badui. Badui ini kalau hubungan kita di negara ini macam masyarakat orang asli. Mereka ni berani. Macam tempat kita lah, kalau masyarakat orang asli mereka berani. Dengan siapa-siapa dia berani, dengan tuanku dia berani. Dia orang ni tak ada takut punya. Dia cakap apa dia cakap. Termasuk orang-orang badui memang begitu. Ada satu kali seorang badui, dia masuk masjid Nabi. Hadis sahih, dia masuk masjid Nabi, dia nak buang air kecil, nak shishi. Dia nak buang air kecil, tandas tak ada agaknya. Dia boleh buang air kecil di penjuru masjid. Dia masuk masjid buang air kecil. Sahabat ada tengah duduk iktikaf apa semua, genting tasbih. Dia masuk, dia boleh pergi hujung sudut masjid, dia boleh buang air. Ketika itu para sahabat pun bila nampak lelaki ni buang air, mereka marah. Mah ni bahasa Arab, maksudnya maksudnya gitulah, mah. Arab dia tak pandai, dia tak pandai. Orang Melayu je pandai, Arab mah. Jadi ada sahabat yang bangun nak pelangkung kepala, ada yang nak pukul dengan serban macam-macam. Ketika itu apa kata Nabi? La tuzramuhu da'uhu fatarakuhu hatta bala. Hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan, jangan kamu putuskan buang air kecilnya itu, jangan ganggu dia, biar kasih dia habis. Jangan kamu putuskan, biarkan sampai dia habis buang air kecil itu. Orang buang air kecil dalam masjid, Nabi boleh biar dulu. Saya tak boleh bayang lah kalau orang masuk masjid Sultan Azlan Shah, orang buang air tepi itu, apa tindakan AJK, saya tak boleh bayang. Panggil wartawan agaknya, wah ni mengkhianati institusi masjid. Agakkan kita. Biar. Di sini ulama bincang hikmah. Kenapa Nabi tak benar ganggu dia buang air kecil? Boleh merosakkan sistem buang air kecil lelaki itu barangkali. Sebab tersekat-sekat. Yang kedua, kalau dikejar lelaki ini, nescaya dia berlari keliling masjid sampai buang air kecil. Lagi susah nak dibersihkan. Dia berlari, ya pusing tawaf masjid. Tak keletih kita nak manggil orang cleaner nak membasuh kan. Banyak kerja. Bila Nabi dah Muhammad ni selesai buang air, dipanggil sahabat cuci, Nabi ajar okey macam mana cara nak najis begini, macam mana jangan dapat ilmu. Kemudiannya orang badui ini ucap terima kasih kepada Nabi. Lalu dia pun mengangkat tangan berdoa, ya Allah rahmatilah aku, rahmatilah Nabi Muhammad, jangan kau rahmati yang lain-lain ni semua, garang-garang kau jangan rahmati. Nabi senyum saja. Ialah orang badui. Dia boleh doa special untuk dia dan untuk Nabi sebab Nabi baik. Beza tuan-tuan, Nabi dengan orang-orang keliling dia sangat sayang, sangat luar biasa.
Sebab itu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dia ni adalah antara orang yang sangat kasih cinta kepada Nabi, sebab Nabi bela dia sejak daripada dia hamba abdi. Bilal bin Rabah ni kulit dia memang hitam betul. Rambut dia dengan kulit muka dia sama saja. Tak boleh nak bayang hitam macam mana. Tapi nanti Bilal bin Rabah kalau di hari kiamat dalam surga, bidadari kejar dia sebab nak cubit kulit dia, nak buat tahi lalat. Itu Bilal bin Rabah. Siapa cakap begitu? Nabi. Orang kulit hitam pun jadi seronok lah bila orang cakap macam tu. Mana kata, Bilal, kau ni esok kat surga bidadari kejar kau, hitam-hitam pun tak apalah, nanti orang cubit buat tahi lalat. Apa perasaan Bilal bin Rabah? Dia adalah hitam tapi Nabi puji dia. Bilal bin Rabah, dia ni kalau istilah sekarang SUSK, setiausaha sulit kanan kepada Nabi. Selain daripada Bilal, bukan susah politik, SUSK, orang yang paling rapat dengan Nabi. Orang hitam saja. Nabi lantik dia sebagai antara kerja-kerja mencatatkan nota-nota, semua dibuat oleh Bilal bin Rabah. Nabi lantik dia jadi Bilal, satu jawatan yang sampai sekarang orang panggil Bilal juga. Sebab itu Bilal bin Rabah ini, ada ulama kata Nabi angkat kedudukan dia. Setengah ulama kata Bilal bin Rabah azan bukanlah sempurna sangat pun. Dia bukan orang Arab original, dia orang Habsyi, dia orang belah-belah orang Afrika ini. Sebutan dictionnya pun tidak tepat, tapi kerana keikhlasan keimanan dia, Nabi lantik dia. Itu sebab ada satu orang sahabat pernah protes, "Ya Rasulullah, asyik Bilal saja azan, kasih canlah kami azan pula." Dia orang Arab ni bangsa yang bangga dengan kemahiran fasahah mereka. Sebab itu orang Arab kalau dengar orang Melayu cakap Arab, dia telinga dia tak pesok. Sebab kita punya makhraj tak betul. Ada masa makhraj tak betul, ada masa kita punya sebutan fasahah tu tak tepat sangat. Orang Arab sangat ambil perhatian benda ini. Jadi bila Bilal bin Rabah azan sebutan tak kena, dia orang tak syok telinga mereka. Ada ulama kata Bilal dia tak boleh sebut shin. Shin ni jadi sin. Sebab masalah lidahnya pernah kena seksa macam-macam. Jadi dia ashadu an, ada mengatakan begitu. Dia tak boleh ashadu. Jadi bila ada orang dengar, tak syok lah lidah macam ni, angkat tangan offer, "Ya Rasulullah, biar saya pula ganti jadi azan." Barangkali dia ni ada degree dalam bidang bahasa Arab, dalam terror, cakap sedap memang topel betul bahasa Arab ni. Biar saya jadi azan pula, saya tunjuk yang kualiti punya bacaan. Lepas tu tak boleh, kasih Bilal lah. Sabar lagi. Esok dia minta, "Ya Rasulullah, kalau tak dapat satu kali seminggu pun jadilah. Mau rasa saya Rasulullah." Kata Nabi, "Okeylah, hari esok pagi subuh kau datang azan." Pagi esok sahabat ni datang azan. Allahu Akbar. Memang sedap. Sebutan makhraj, semua markah 10 lah. Tapi tiba-tiba pukul 8, pukul 9 gitu datang malaikat Jibril tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hari ni tak semayang subuh ke semua hari ni?" Semayang? Tak dengar azan pun. Biasa sampai ke atas dengar. Itu beza Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dia punya azan sampai langit dengar. Orang tak ikhlas, dia punya azan sampai bumbung masjid aja. Walaupun sedap. Beza keikhlasan. Dalam satu peristiwa lagi, Nabi ada satu kali seorang sahabat sponsor kenduri unta. Ada daging unta buat gulai. Lepas makan kenduri ramai-ramai, Nabi bagi tazkirah macam sekarang lah, pam dalam masjid. Ketika Nabi tazkirah, tiba-tiba ada seorang daripada sahabat, dia kerana makan terlebih agaknya, lalu dia buang angin dalam masjid. Bila dia buang angin dalam masjid, masjid dah tak selesa lagi. Dengan aroma yang kurang menyenangkan, orang tak selesa. Jadi masing-masing ni nak tanya siapa nak mengaku. Tuan-tuan, kerjaan tu orang tak mengaku. Makanya Nabi tahu, kalaulah lepas tazkirah kita terus sembahyang isyak, sudah pasti orang yang buang angin dia akan keluar ambil wuduk. Bila dia keluar, mesti dia kena hantam dengan orang lain. "Oh, kau rupanya," makna begitulah. Jadi Nabi nak cover marwah ini. Apa Nabi beritahu? Kata Nabi, siapa-siapa yang makan daging unta, sila ambil wuduk, kerana kita punya wuduk sudah batal. Sahabat pelik, "Ya Rasulullah, kulluna na'kul lahmal jazur." Kan kita semua makan daging unta, tuan pun makan juga. Kata Nabi, "Lah kalau begitu ramai-ramailah kita ambil wuduk." Maka Nabi bangun, sahabat bangun, termasuk sahabat yang buang angin tadi. Agakkan kita barangkali dia bangun tu, kenyek mata kat Nabi, dia kenyek mata kat dia, agaknya lah. Maknanya, "Terima kasih ya Rasul, selamatkan saya, kalau tak kena kutuk habis ni."
Awak tak pandai langsung. Benda ialah orang dah pencen ni bukan boleh kontrol sangat agak-agakkannya kan. Halus. Itulah setengah mazhab yang menetapkan siapa yang makan daging unta batal air sembahyang. Ada mazhab yang menghukumkan begitu, kecuali mazhab Syafi'i atas alasan dan hujah bahawa hukum itu Nabi buat bukan nak bersifat hukum, tapi hanya menjaga maruah ketika itu. Halus sangat Nabi menjaga maruah orang lain, terutamanya para sahabat. Ada satu kisah yang juga masyhur. Ada seorang badui. Badui ini kalau hubungan kita di negara ini macam masyarakat orang asli. Mereka ni berani. Macam tempat kita lah. Kalau masyarakat orang asli, mereka berani. Dengan siapa-siapa dia berani. Dengan tuanku dia berani. Dia orang ni tak ada takut punya. Dia cakap apa dia cakap. Termasuk orang-orang badui memang begitu. Ada satu kali seorang badui, dia masuk masjid Nabi. Hadis sahih. Dia masuk masjid Nabi, dia nak buang air kecil. Nak shishi. Dia nak buang air kecil, tandas tak ada agaknya. Dia boleh buang air kecil di penjuru masjid. Dia masuk masjid buang air kecil. Sahabat ada tengah duduk iktikaf apa semua, genting tasbih. Dia masuk, dia boleh pergi hujung sudut masjid, dia boleh buang air. Ketika itu para sahabat pun bila nampak lelaki ni buang air, mereka marah. Mah ni bahasa Arab, maksudnya maksudnya begitulah. Mah Arab dia tak pandai, dia tak pandai. Orang Melayu je pandai. Arab mah. Jadi ada sahabat yang bangun nak pelangkung kepala, ada yang nak pukul dengan serban macam-macam. Ketika itu apa kata Nabi? La tuzramuhu da'uhu fatarakuhu hatta bala. Hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan, jangan kamu putuskan buang air kecilnya itu, jangan ganggu dia, biar kasih dia habis. Jangan kamu putuskan, biarkan sampai dia habis buang air kecil itu. Orang buang air kecil dalam masjid, Nabi boleh biar dulu. Saya tak boleh bayang lah kalau orang masuk masjid Sultan Azlan Shah, orang buang air tepi itu apa tindakan AJK, saya tak boleh bayang. Panggil wartawan agaknya, wah ni mengkhianati institusi masjid. Agakkan kita. Biar. Di sini ulama bincang hikmah. Kenapa Nabi tak benar ganggu dia buang air kecil? Boleh merosakkan sistem buang air kecil lelaki itu barangkali. Sebab tersekat-sekat. Yang kedua, kalau dikejar lelaki ini, nescaya dia berlari keliling masjid sampai buang air kecil. Lagi susah nak dibersihkan. Dia berlari, pusing tawaf masjid. Tak keletih kita nak manggil orang cleaner nak membasuh kan. Banyak kerja. Bila Nabi dah mamat ni selesai buang air, dipanggil sahabat cuci, Nabi ajar okey macam mana cara nak najis begini, macam mana jangan dapat ilmu. Kemudiannya orang badui ini ucap terima kasih kepada Nabi. Lalu dia pun mengangkat tangan berdoa, ya Allah rahmatilah aku, rahmatilah Nabi Muhammad, jangan kau rahmati yang lain-lain ni semua, garang-garang kau jangan rahmati. Nabi senyum saja. Ialah orang badui. Dia boleh doa special untuk dia dan untuk Nabi sebab Nabi baik. Beza tuan-tuan, Nabi dengan orang-orang keliling dia sangat sayang, sangat luar biasa. Sebab itu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dia ni adalah antara orang yang sangat kasih cinta kepada Nabi, sebab Nabi bela dia sejak daripada dia hamba abdi. Bilal bin Rabah ni kulit dia memang hitam betul. Rambut dia dengan kulit muka dia sama saja. Tak boleh nak bayang hitam macam mana. Tapi nanti Bilal bin Rabah kalau di hari kiamat dalam surga, bidadari kejar dia. Sebab nak cubit kulit dia, nak buat tai lalat. Itu Bilal bin Rabah. Siapa cakap begitu? Nabi. Orang kulit hitam pun jadi seronok lah bila orang cakap macam tu. Mana kata, Bilal, kau ni esok kat surga bidadari kejar kau, hitam-hitam pun tak apalah, nanti orang cubit buat tai lalat. Apa perasaan Bilal bin Rabah? Dia adalah hitam tapi Nabi puji dia. Bilal bin Rabah, dia ni kalau istilah sekarang SUSK, setiausaha sulit kanan kepada Nabi. Selain daripada Bilal, bukan susah politik, SUSK, orang yang paling rapat dengan Nabi. Orang hitam saja. Nabi lantik dia sebagai antara kerja-kerja mencatatkan nota-nota, semua dibuat oleh Bilal bin Rabah. Nabi lantik dia jadi Bilal. Satu jawatan yang sampai sekarang orang panggil Bilal juga. Sebab itu Bilal bin Rabah ini ada ulama kata Nabi angkat kedudukan dia. Setengah ulama kata Bilal bin Rabah azan bukanlah sempurna sangat pun. Dia bukan orang Arab original. Dia orang Habsyi. Dia orang belah-belah orang Afrika ini.
Sebutan dictionnya pun tidak tepat, tapi kerana keikhlasan keimanan dia, Nabi lantik dia. Itu sebab ada satu orang sahabat pernah protes, "Ya Rasulullah, asyik Bilal saja azan, kasih can lah kami azan pula." Dia orang Arab ni bangsa yang bangga dengan kemahiran fasahah mereka. Sebab itu orang Arab kalau dengar orang Melayu cakap Arab, dia telinga dia tak apa sok. Sebab kita punya makhraj tak betul. Ada masa makhraj tak betul, ada masa kita punya sebutan fasahah tu tak tepat sangat. Orang Arab sangat ambil perhatian benda ini. Jadi bila Bilal bin Rabah azan, sebutan tak kena, dia orang tak syok telinga mereka. Ada ulama kata Bilal dia tak boleh sebut shin. Shin ni jadi sin. Sebab masalah lidahnya pernah kena seksa macam-macam. Jadi dia ashadu an, ada mengatakan gitu. Dia tak boleh ashadu. Jadi bila ada orang dengar, tak syok lah lidah macam ni, angkat tangan, offer, "Ya Rasulullah, biar saya pula ganti jadi azan." Barangkali dia ni ada degree dalam bidang bahasa Arab, dalam teror, cakap sedap memang topel betul bahasa Arab ni. Biar saya jadi azan pula, saya tunjuk yang kualiti punya bacaan. Lepas tu tak boleh, kasih Bilal lah. Sabar lagi. Esok dia minta, "Ya Rasulullah, kalau tak dapat satu kali seminggu pun jadilah. Mau rasa saya Rasulullah." Kata Nabi, "Okeylah, hari esok pagi subuh kau datang azan." Pagi esok sahabat ni datang azan. Allahu Akbar. Memang sedap. Sebutan makhraj, semua markah 10 lah. Tapi tiba-tiba pukul 8, pukul 9 gitu datang malaikat Jibril tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hari ni tak semayang subuh ke semua hari ni?" Semayang? Tak dengar azan pun. Biasa sampai ke atas dengar. Itu beza Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dia punya azan sampai langit dengar. Orang tak ikhlas, dia punya azan sampai bumbung masjid aja. Walaupun sedap. Beza keikhlasan.